makcik ni dia buka 5. Buka 5. 5. Buka 5. Lepas tu tengah-tengah beratur dia tutup 1. Counter. Counter. Kita kena pergi dekat kaunter lagi 4 ni kan. Dah beratur. Dia buka balik. Oh yeah. After few minutes dia buka balik. Uh-huh. Dia buka balik, jemaah nak panggil. Jemaah kita pergi sini. Beratur. No, only one person. Tak menyirap dah. Dah betul tu. Only one person. Old lady. Hah? Oh, okey lah. Macam mana? Yalah. Lepas tu dia punya pangkat datang baru dia kelar kabut lah. Oh. Okay Ustaz, next question. Umrah Ramadan. Jadi apa yang patut kita prep untuk umrah Ramadan, wabil khusus umrah akhir Ramadan? Kerana dalam hadis kita tahu akhir Ramadan seperti dengan haji. Ada yang ta'dilul hajj atau ta'dilul hajj ma'i. Kan dalam hadis ada 2 jenis hadis ni. Ada hadis daripada Abu Daud dengan Abu Hurairah. Nah, jadi kelebihan-kelebihan atau amalan yang kita boleh buat ketika umrah di Ramadan wabil khusus akhir. Okey, sebenarnya gini, dalam hadis tersebut yang kita mafhumnya, hadis ni mengatakan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ni min bidayah Ramadan atau nihayah, which mean daripada awal sebulan tu lah. Sebulan. So which mean kat situ lah dia punya kebaikan dia. Which mean kalau siapa yang pergi umrah seperti dapat pahala haji tu daripada awal sampai habis. Masya-Allah. Yang akhir Ramadan ni sebabkan ada orang ada qiyamul lail. Jadi kalau siapa yang dapat pergi awal tak ada masalah. Pergi awal Ramadan ataupun pergi akhir Ramadan. Tapi ketika kalau ada jemaah yang kau nak rasa betul-betul macam suasana haji. Tu akhir Ramadan. Sebab memang 10 malam terakhir tu wabil khusus pada malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil Malam-malam ganjil memang orang masya-Allah sebelum Covid ni memang malam-malam tu dia orang lebih ramai daripada malam yang tak ganjil. Kenapa dong pilih gitu? Wallahu alam. Mungkin ada orang kata yang memfikirkan, ada yang mengatakan turunnya dalam qadar. Betul. Kan sebenarnya kalau betul-betul kita dah 10 malam tu attack lah. Jangan attack yang malam-malam ganjil lah. Yalah. Malah kita pun tak tahu lah Lailatul Qadar bila kan. Betul. Tiba-tiba Allah turunkan pada malam yang tak ganjil. Kita pun tak tahu. Kan jadi ialah mungkin pendapat ulama dan sebagainya. Anak tak nak, bukan kita nak ketepikan pendapat ulama. Ini memang masya-Allah. Diorang punya pemikiran, diorang punya pandangan lebih baik lah kan. Tapi kalau boleh kita attack daripada yang 10 malam terakhir tu lah. Apa lagi yang kita boleh buat di sana? Okey, kita boleh amalkan kita selawat. Selawat tu cakap mudah, nak buatnya susah. Betul. Dia bukan susah lah, berat. Berat. Jadi kalau lagi-lagi kalau kita dah terbiasa dengan kalau kena ujian aja dia lupa selawat lah. Oh ya. Jadi kat sana kalau malam-malam terakhir tu lah yang kalau boleh kita amalkan, ataupun daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan ni banyakkan selawat, banyakkan yang kita tahu baca Quran. Jadi selain tu banyakkan sedekah juga kat sana. Banyakkan sedekah. Jadi satu kat Mekah, Madinah kalau kita tahu memang tak ada tabung. Betul. Madinah dengan Mekah memang tak ada tabung khusus macam masjid kita ni lah. Jadi kita just kata orang sedekah kepada orang-orang yang tukang bersihkan masjid. Tak kisahlah yang lelaki atau perempuan. Perempuan saya tak pernah masuk, tak tahu siapa pembersihnya. Tak pernah. Tahu Syimah. Boleh. Perempuan ada. And diorang takkan tolak lah. Macam diorang akan tahu yang sama juga macam lelaki juga. Tapi kita salam diorang dengan duit, nanti diorang takkan tolak, takkan pun, diorang akan tetap accept juga. Diorang pakai baju sama macam lelaki? Pakai diorang macam jubah tapi color brown. Cotton brown gitu. Cotton brown. Tak pernah masuk, tak pernah nampak. Yalah. Diorang pakai kat dalam, diorang tak pakai puldan lah. Kalau kat luar diorang pakai kan selalunya. Itu je lah. Tapi nanti bila jalan nanti banyak Indonesia lah. Indonesia. Arab pun ada juga, tapi banyak Indonesia juga. Jadi gitulah perkongsiannya. Maksudnya di sini
kalau nak sedekah tu pada orang yang pembersih-bersih masjid. Kita just kasih, diorang tahu memang diorang memang kat standby-nya. Jadi kat situ lah kita boleh berikan lah. Dan selain daripada itu, siapa yang nak wakaf Quran, memang Quran kat sana pun bil khusus juga sebenarnya. Dia bukan Quran sembarangan yang kita beli kat luar. Yang 20 rial, 15 rial itu letak, nanti akan ada orang kutip. Dia akan ambil kan. Dia masukkan dekat dia punya office dia. Dia orang akan distribute dekat masjid-masjid lain. Jadi kalau kata tadi, kalau khususnya Quran ni biasanya printing Madinah. Printing Madinah. Yang ada depan belakang design. Actually dia ada hologram dengar. Kalau buka dalam betul-betul dia macam ada hologram gitu. Ada hologram betul. Boleh tengok dia punya hologram. Oh, ada hologram. Ada hologram. Anak tak berapa pasti dia punya tulisan tu apa, dah tak ingat. Jadi dia ada hologram kat page belakang. Antum boleh tengok, boleh tengok kat lampu juga. Oh, okey. Dan ada cop. Kena ada cop lah. Ada cop. Kena ada wakaf. Ada wakaf ataupun tak bayar. Kalau kat Singapura, Ustaz nak kasih nama, Ustaz kasih nama 100 nama pengsan nak tulis. Itulah dia. Tak boleh taruh nama pun Tak boleh taruh nama kan. Tak boleh taruh nama. Just niatkan atas apa niatnya wakaf kita berikan kepada kita. Kita laksanakan. Ada orang kata nak letak 10 nama, itu awak letak sendiri. Niat sendiri lah Ataupun nak kasih kita WhatsApp. Yang kita kasih WhatsApp, bacakan, kita bacakan je. Tapi tak tulis lah. Saya tak tulis Kan kalau satu Quran 10 nama. Jadi kalau apa yang saya faham, kalau diorang buka, diorang nampak nama, diorang akan keluarkan yes, betul. Sebab tu kalau macam wakaf, okey dah, that's it. Wakaf lillahi ta'ala dah. Tak dah, itu je. Kerusi pun sama. Kerusi pun tak nama kan. Jadi betul. Ada macam-macam cara lah orang nak apa ni, yang nak buat wakaf ni. Jadi kalau ada wakaf, kita ada wakaf Quran, Quran hijau, dan kita ada yang Quran yang besar, yang A4 size, A5 dengan A4 lah. Aku tak silap saya size dia macam itulah. Dua jenis lah. A5 yang kecil, A4 besar. Ya, A4 paling A4 dalam masjid, A4 lah paling besar. Kita cerita sikit tentang apa Ustaz punya usaha untuk Alhamdulillah. Terima kasih kepada Daud dengan Hashimah. Dan kita yang saya sendiri bikin lah. Saya sendiri bikin under personal, iaitu kalau sedekah makan tu SMJ lah, sedekah makan Jumaat. Ataupun sekarang yang baru ni untuk Ramadan ni SMI. Bukan SMR. Dia SMI, jadi sedekah makan iftar. Satu hari dalam 300 orang makan. So far alhamdulillah ada sambutan, tapi tak banyak lah. Belum, mungkin kita ni bukan kurang popular kan. Juga macam saya sendiri, kita buat SMJ makan Jumaat setiap Jumaat macam hari hari Jumaat. Tim saya dah agihkan. Saya perasan Ustaz tak agihkan di masjid, keliling masjid, tapi tempat lain. Special itu yang saya actually eye catching tu. Tempatnya. Tempat kalau contohnya awal-awal nawaitu saya memang kita kasih dekat kawasan Masjidil Haram. Kan orang-orang sabil kasih makan dekat situ kan. Then kita punya tim yang dekat Mekah, dia kata mungkin kat situ dah ramai. Dah ramai sangat orang bikin kat situ. So we go for orang-orang macam apa ni, bukan Nigeria, orang apa? Rohingya. Orang Rohingya. Ya, Rohingya. So we go for that place. Macam saya pun kemarin yang saya pergi ni, bulan Februari, saya pergi sendiri. Saya ikut. Ustaz pergi sendiri tengok. Jauh tak daripada bandar tu? Kalau naik kereta, sebab ada teman saya bawa kereta, dalam 15 minit sampai. Dan alhamdulillah bolehlah sambutan. Kira-kira kita buat dekat Mekah dalam 70 to 100 packs. Dan dekat Madinah kita buat from 50 to 70 packs. Itulah, tengok mana-mana yang apa dapat sahabat saya dapat saya kumpul setiap minggu. Kita tengok mana lebih aula. Mana boleh kita dulukan, maksudnya mana yang lebih memerlukan. Kalau kita mau tu Mekah, okey, Mekah tim kat sana kata Ustaz, Mekah perlukan sekian. Okey, kita mau tu Mekah dan kita reduce sikit dekat Madinah.
Ataupun kadang-kadang kalau ada lebih, saya bagi dua-dua sama rata. Dan ada juga yang bantu, masya-Allah. Ada yang daripada time tu saya dapat orang daripada London, perempuan. Can I help? Saya of course. Dia kata lillahi ta'ala, tapi aku apa ni, aku tak ada apa-apa nak kasih kau lah, tapi no. I'm ikhlas apa ni to helping you. Okay? Perempuan lah dia kasih. Alhamdulillah. Tapi kita ada dalam 1,000 set. 1,000 set banyak lah. Banyak tu. Alhamdulillah. So dapat 1,000 set, time tu dapat buat 3 malam. 3 malam. Tapi Ana kirakan tentu bukan masih ada SMJ Jumaat, Jumaat, Sabtu, Ahad. Gitu lah. 3 hari. So alhamdulillah, syukur lah. Tapi sekarang ni kita buy 10 packs lah, senang. Kita kira 10 packs lah. Kira-kira $60 for 10 packs lah. Okay. Ya dah, normally kalau kita ambil ni pun kita ada kena khidmat juga. Khidmat selain daripada kita transfer. Kan orang yang kat sana, orang yang bagi-bagikan makan pun kita nak kena hulurkan juga. Ya, betul. Busuk-busuk pun kena bayar minyak. Betul. Bukan $6 tu kirakan all in lah. Patutnya kalau orang kata, kenapa tak ambil tinggi lagi Ustaz? Saya tak kisahlah. Kan saya punya sendiri pun. Yalah. Jadi pengalaman kat situ pun kita belajar jugalah. Rupanya bukan senang nak kasih. Ya, betul. Dan aku nak susun orang. Betul. Nak kena dia tukang susun. Okey, kau beratur ikut ni gini. Tapi kadang biasa nanti kalau dah first awal-awal je 2-3 minit je. Kalau betul ni bersipar. Makanan datang terus semua serbu. Serbu. Nanti ada ambil dalam plastik pun nak ambil. Tu yang kalau kadang ada jemaah nak kasih, yang berani to give, bismillah. Kalau tak, kita upah dia. Upah petugasnya lah. Jadi diorang pun tahu nak beratur, nak susun apa semua kan. Jadi kita kasih. Yang penting kita ada gambar. Kita ada video sikit. Kan? Untuk sebagai proof lah. Kita ambil video ni bukan nak menunjuk Ustaz betul. Kita orang amanahkan kita. Kita tunjukkan. Jadi kita tahu. Macam isu ni orang pun tahu yang kita sampaikan. Anda pun tentu macam nak letak tak gambar dengan video. Tu tanya-tanya kawan sahabat-sahabat juga ada. Dia kata at least ada proof lah Ustaz. Okay. Betul. Banyak pun anda pun tak suka dekat macam nak kena ambil video kan. Kalau gitu, kalau ada orang yang dengar ni dia orang nak donate, mana boleh dia orang reach Ustaz? Okey. Kita ada WhatsApp punya number. Number saya sendirilah. Okey. 9188 4675. In English 9188 4675. Tu boleh WhatsApp ataupun that number also use for PayNow lah. Boleh PayNow. Saya ulang lagi sekali. Sila. 9188 4675 ataupun 9188 4675. Boleh melalui WhatsApp. Dan kalau WhatsApp pun dah transfer, kena screenshot lah. Bagi tahulah at least. At least bagi tahu. Sebab kadang dapat juga siapa ni. Lagi-lagi kalau dapat mesej tu tengah malam. Siapa ni tak tahu kan. Itu sebab saya sendiri akan jot down. Yalah. Saya akan tulis. Sebab orang ni sekian ni orang ni kasih gini kan. Jadi kita dapat tahu amount yang orang nak donate tu berapa. Yalah. Okay, Ustaz. Kita touch on one sejarah atau a place. Sekarang anda tengok banyak orang dah jarang pergi. Waktu anak kecil dulu tu kita jalan je tempat ni dengan pegawai. Masjid Jin tu. Masjid Jin dan sekeliling-sekeliling tu tempat macam Mu'alla ke apa tu. Banyak agensi dah tak cerita sangat lah. Dulu time kita kecil-kecil, time mana kecil-kecil, waktu kecil bersama, kalau kita jalan, kita buat pegawai ni akan jalan daripada hotel walaupun hotel tu jauh kan. Yalah. Jalan belakang Bukit Marwah, Safa Marwah. Betul. Jalan tu macam ni, Safa tu Marwah. Jadi dari Safa tu Marwah, daripada Marwah tu kita akan jalan ke Ma'ala, kawasan Ma'ala, dan kawasan tu ada masjid dulu, masjid Kucing. Masjid Kucing lah. Dengar juga Masjid Kucing, Masjid Bendera, Masjid Sajarah, Masjid Jin. Masjid Jin, lepas tu ada macam-macam masjid lagi lah kat situ. Jadi Masjid Jin ni kisahnya sikit lah kita kongsikan. Di mana Masjid Jin ni adalah tempat di mana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada kaum jin. Jadi jin ni kita
Memang tak nak nampak lah. Kalau orang tak ada mata Tak ada ilmu, tak ada third eye. nampak lah. Third eye, mana third eye lah tak ada third eye memang tak nampak lah. Tak tahu macam mana dia orang punya size dan sebagainya lah. Ya, betul. Macam kita ni lah. Kan mudah-mudahan kita tak nampak third eye lah. Jangan. tak kuat lagi. tak kuat lagi. Tak goyang kan. Jadi seandainya kalau macam orang yang pernah nampak tu, memang jin ni, kaum jin ni, dia kalau dari segi ratio is 1:9, 1:8, 1:9. So which means satu orang samaan dengan 9 atau 8 atau 9 ekor jin. Oh, okey. Itulah dia punya ratio yang anda pernah terbaca lah. Then selain daripada itu, Rasulullah SAW memang dakwah kepada kaum jin ni. Dan kaum-kaum jin yang datang tu majoritinya masuk Islam. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW diberikan Allah Subhanahu Wa Taala suatu kekuatan lah untuk menyampaikan kepada kaum jin ni. Dia bukan Allah SWT yang kita tak nampak kan. Ya, betul. Jadi Masya Allah Rasulullah SAW sampaikan pada kaum jin ni, dan ada jin Islam. Jadi mereka ni walaupun di alam lain, mereka ada juga orang-orang yang masuk Islam. Jadi kita jangan jangan sangkal lah benda ni mengarut lah, benda ni tak ada. Memang ada. Memang ada kaum jin ni. Pernah berlaku dekat orang Singapura kita. Kawan kepada sahabat ayah saya lah. Okey. Dia pergi ke masjid. Tadi kita mungkin tahun 90-an lah Okey. Mereka jalan-jalan pergi masjid jin ni. Jadi ketika itu dia ziarah ke masjid jin ni. Ustaz tengah cerita, sibuk-sibuk cerita. Dia pula pelik kesana ke sini, kesana ke sini. Dia buka tingkap, dia tengok. Lepas tu dia kata dengan Ustaz, Ustaz, mana ada jin? Dia tanya gitu. Tanah haram tu. Aduh. Macam kan kita selalu cakap kan, jemaah jangan mulut jangan celupah. Ya, betul. Basal kan. Jadi bila balik ketika itu pagi, dan dia pergi Zuhur dengan isteri dia. Zuhur okey. Satu time tu tak silap saya waktu asar. Okey. Waktu asar dia masuk masjid macam biasa. Dia keluar masjid dengan isteri dia ni. Keluar masjid. Sampai kat pintu masjid dia pekik. Kenapa tu? Dia pekik sepekik-pekik je. Sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya. Sebab apa? Dia nampak makhluk besar tinggi. Oh. Macam tinggi pintu masjid tu. Anda pun dah datang itu dia minta kan. Dia minta kat tanah Rahman. Minta kena gigit koyak baju kanan ni. Isteri nampak baju koyak dia. Tapi dia tak tahu yang suami dia nampak makhluk tu. Lalu balik isteri dia ceritakan suami dia ceritakan pada isteri dia apa yang dia nampak. Jadi dia terkejut lah nampak tinggi besar dia nampak tu yang tinggi besar lah. Jadi kan ada orang ada sizes kan. Betul. Jadi makhluk ni Allah tunjukkan nak sangat. Yelah pasal dia dia cakap gitu Celak mana ada jin lah. Allah tunjukkan. Jadi kat situ orang mungkin doa dia makbul. Mungkin orang suruh minta lain, kau minta lain. Sebab kat sana kita tak boleh minta yang pelik-pelik. Pelik-pelik. Allah bagi tu. Dekat dalam masjid Haram pun sama. Kadang orang-orang lama-lama kita ni kena tanya, Ustaz mana tiang jin? Apa dah tanya aku tiang jin kat mana? Kalau saya jawab itu, buat apa tanya saya tiang jin kat mana, saya pun tak tahu. Ada macam-macam lah orang dulu kan. Tiang ni lah apa, saya pun tak tahu cakap. Saya tak tahu. Orang-orang dulu pun pergi, dia bilang cerita kalau nak dapat toyol kau pergi kat Jamrah. Apa kau saya pun banyak-banyak benda lah. Jadi kita benda-benda khurafat ni kita boleh elakkan lah. Orang pergi nak ibadah, nak tambah pahala ni, kau minta benda yang repeat kan. Itulah. Bila dia dapat menggelabah sendiri. Terkejut sendiri, terkejut sana, terkejut sini kan. Ada yang dong katalah ni orang tua-tua punya kata. Dia ambil tu untuk dia punya rezeki. Tapi syarat dia pakai 1 tahun, nanti kena returnkan balik. Cara dia gitu kata. Macam-macam. Wallahualam lah. Kalau tak pulangkan balik nanti business down. So every year dia kena turun naik lah. Nak ambil visa, renew visa. Tahun-tahun dia buat gitu. Kalau gitu COVID kena lockdown tu pingsan lah. habis lah. Tapi kalau yang anda pernah baca satu kitab, kadang benda-benda khurafat ni orang bikin, lagi orang yang bisnes. Beras yang dah masak dikeringkan, lepas tu kalau nak tawaf letak dekat lampu belakang kain kelabu Kaabah. Ada yang letak duit
Lepas tu dah tawaf, ambil balik duit tu. Duit tu dijadikan sebagai ibu bisnes. Ibu duit lah. Macam-macam. Ada. Benda-benda macam gini. Kalau by the time dia habis tawaf tu, duit tu dah tak ada, macam mana? Itu pandai-pandai dia. Pandai-pandai Okay, kalau macam ada orang kata kalau dapat time hujan pergi dekat bawah pancuran emas. Betul. Dapat dituangkan, kalau ada air hujan turun, minum airnya. Bawa kotor. Itulah dia, logically fikir burung tahun-tahun melepas kotoran, air, kotor, abuk, debu turun ke situ. Agak-agak lah kalau nak minum berkat air zam-zam banyak. Betul. Minumlah. Al-ma'u zam-zam 5 syuribalah. Apa yang air zam-zam tu apa yang diniatkan. Minum. Nak niat kenyang, minum kenyang. Kan nak dapat barakah, minum dapat barakah. Betul. Ustaz, nak tanya sikit pasal Ma'ala boleh? Ma'ala. Ceritakan sikit pasal Ma'ala. Baik, Ma'ala ni tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Kawasan Ma'ala. Tu kawasan Ma'ala dia panggil. Itu di antara sebenarnya pintu masuk Kaabah ni, masuk kawasan Mekah ni ada 3. Ma'ala, Syubaikah dengan Allahumma salli ala Nabi, Misfalah. Okey. So ada 3. Tiga-tiga ni pintu masuk. So rumah Rasulullah tu ataupun kuburan Ma'ala ni di antara salah satu pintu masuk ke dalam kota Mekah. Jadi sekarang ni perkuburan Ma'ala yang apa ni, yang saya tahulah, yang orang beritahulah. Mudah-mudahan cerita tu khabar tu baik lah. Khabar tu benar lah kan. Sekarang kalau orang yang nak rebumikan di Ma'ala hanya orang Saudi je. Tapi miracle-nya, Masya Allah, arwah almarhum Ustaz Jalaluddin di Ma'ala. Masya Allah. Itu mungkin ada pekerja dia yang uruskan. Mungkin kita ingat pun a few years haji, yang the last haji, Kiai Ma'mun Zubair pun dia dapat di dalam. Bukan mudah lah, sebab kita punya jemaah pun kemarin 2017 meninggal di Mekah selepas haji. Haji. Kira kan masa fatrah 3 hari tu lah, hari tasyrik tu. 11, 12, 13. Dia meninggal di hari yang ke-12 Zulhijjah tak salah saya. So dia meninggal. Saya ingatkan dapat dikuburkan di Ma'la, tapi tak dibawa di luar. Tapi sebelum keluar tanah haram lah. Dia dekat dengan sebelum jarak lah. Okey. Ada orang pergi Saraya, ada pergi Syar'aya ke apa gitulah. Yang penting kawasan sana lah. Tapi kalau kita cakap apa ni, yang betul-betul orang tahulah. Saraya mana? Kalau taxi driver Saraya mana? Qadim jadi baru yang lama. So kita mungkin orang yang baru, orang dah penuh, tapi dia masukkan yang tempat lain yang lama. Jadi biasanya kalau kat sana dalam jenazah kita mungkin dalam 6 bulan hingga setahun. Nanti diorang cek. Kalau masih utuh, diorang tak kacau. Kalau tak diorang akan kumpulkan tempat lain. Itu sebab dia masih ada lubang-lubang yang dia apa tu, dia macam bagi special lah. Untuk siapa yang special untuk masuk lah. Betul. Jadi kalau biasanya kat kuburan Ma'la ataupun dekat Mekah, normally baik Ma'la ataupun tempat yang luar tadi, Saraya ke begitu, tempat tu diorang dah siap dah lubang. Semua konkrit lah. Semua konkrit. Jadi kita turun jenazah kat bawah tu tak ada papan long. Turun, dia ada hanya 2, ini pengalaman sendirilah tengok jemaah. Dia ada 2 batu seramik gitu. Bukan seramik, batu blok gitulah. Ada 2. So dia akan buka. So jenazah bila sampai, dia akan turunkan tangga. Kat bawah tu mungkin 1 ke 2 orang akan sambut jenazah, turun letak, bukakan dia punya ikatan tu. Lepas tu ambilkan tanah, letakkan, dia naik. Tak ada papan dong. Dia sandarkan kat tembok. Macam ni kira kan macam rumah BTO lah. Rumah BTO kita kan. Dia ada blok-blok gitu lah. So macam ni pula, ni dia bagi 2 gini lah. So ada 2. So macam ni dia sandarkan kat tembok. Tu dia baikkan ikut kiblat. Letakkan tanah, tu dia naik atas, dia letak batu 2 tu, konkrit yang blok tu kan. Letak 2. Lepas tu dia timbus dengan pasir sikit, dia letak batu je. Gitu. Simple.
Jadi diorang kan boleh next time. Layer gitu. Diorang satu tempat satu je. Oh, satu Jadi je. senang diorang nak buka. Diorang buka balik, nanti diorang check lah. Kalau ni yang saya tahu, tak wallah alam Kalau apa ni, kalau masih utuh, diorang tak kacau lah. Tapi kalau macam dah tak nampak apa-apa kan, nampak mungkin sulbi kita ke, ataupun tulang-tulang yang diorang, nanti diorang angkat, diorang ke tempat lain. Gitu cara dia kat sana. Itu cara dekat sana. Sebab tu ada space lagi. Cakap, ada space lagi ada space lagi masih. Okay, Ustaz, untuk menutupi persoalan, kalau mereka yang nak pergi umrah dengan Nur Muhammad Services and Travel, macam mana tu? Okey, baik. Alhamdulillah, bagi yang nak register dengan kita untuk umrah Syawal, masih ada lagi lah insya-Allah. Dan seterusnya umrah untuk nanti kita akan break untuk Hajj. InsyaAllah, mudah-mudahan haji ada tahun ni lah, insyaAllah. Ada, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Kita tengah tunggu juga kan. Mudah-mudahan doa-doa para jemaah dimakbulkan Allah SWT lah, insyaAllah. Bagi yang dah tertangguh kan 2,000 yang nak berangkat tu, kesian dah. InsyaAllah mudah-mudahan ada, tapi mungkin ada sekatan lah. Mungkin ada kota ke, wallahu a'lam bisawab. Jadi kita tunggu sahaja. Dan just kita prepare je. Kita punya kelas pun dah ada, alhamdulillah. Dan untuk umrah akhir tahun pun kita dah ada package. Kita boleh lunsuri dekat Facebook under Nur Muhammad Services and Travel, ataupun IG kita pun ada. IG pun dah ada under Nur Muhammad. Telegram? Telegram tak ada. Tak ada. IG kita under Nur MST, Nur_MST gitu. Okay. Dia pun boleh visit terus dekat office. Yes. Di Boleh City datang Plaza. ke office kita kat City Plaza. Masih lagi dekat 0188. Masih situ lagi. The first office sebelah naik lift untuk apartment kan? Apartment betul. Kat situ. Dan dia dekat dengan opposite kapak lah. Ya kan? Depan tu kapak untuk City Plaza punya kapak. Boleh datang kat sana lah untuk tanya-tanyakan, ataupun boleh call office kita lah. 67435321. Masih hafal lagi. Boleh lah tak masuk office. Lebih kurang itulah. 67435321. Boleh contact kita kat office. Nanti ada kita punya pegawai akan bantu para jemaah yang nak pergi ke umrah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sebenarnya sejarah ni penting para jemaah sekalian, insyaAllah. Kerana apa? Sejarah dia tak akan boring. Betul. Kalau kita pandai cari dia kan, belajar, study dia, dia tak akan jadi boring. Ini semua knowledge Ini semua knowledge. Sebab kadang kita pergi pun, Pak Tahu nak cakap dengan jemaah, kalau walaupun antum dah pergi haji 5 kali, umrah 12 kali, 10 kali 12 kali, dah banyak kali kan pergi. Time ziarah pergi. Time ziarah, Kota Mekah, Kota Madinah ikut. Pasti ada cerita. Mesti ada cerita sebaliknya. Mesti kadang ustaz ni cerita ni macam ni. Okey, ustaz ni kadang cerita ni dia tambah lagi sikit. Mungkin ustaz tu mungkin kurang baca. Kan? Ada sejarah di sebaliknya. Macam Masjid Quba. Kalau ada setengah ustaz, simple aja. Kan sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa ni? Setiap Rasulullah ziarah 2 kali seminggu untuk pergi Masjid Quba kan. Ambil wuduk kat rumah dan sembahyang dapat 2 rakaat. Itu pahala umrah. Dan sebenarnya dalam Masjid Quba tu ada lagi sejarah di mana tempat Rasulullah ikat unta atau kudanya. Ada tunjuk-tunjuk, ada tempat-tempat tu Jana pun tak tahu. Itu yang kena bila kita tengok, ada lagi ada tempat-tempat dia gini, ada tempat gini, kita pun interesting ada lagi sejarah dia. Sebab tu kadang kita pun belajar dengan utai-utai kan, ustaz yang kadang-kadang pelajar-pelajar kat sana ke, mana-mana tempat-tempat yang ni lah. Jadi insyaAllah itulah sedikit lah yang kita dapat kongsikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita sama-sama. Dan mana yang buruk datang daripada saya sendirilah, mana yang baik datang daripada Allah SWT, yang kita boleh kongsikan lah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz sudi datang. Sama-sama. InsyaAllah kalau mungkin free lain kali kita jemput lagi untuk Ustaz lagi, cerita pasal benda lain. Cerita benda-benda interesting. Boleh, insyaAllah. Kita tutup dengan doa lah, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من هزائم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمة محمد واسترنا واستر والدينا واستر أمة محمد في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا ستر يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور يا علم ما في صدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته